Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan menceritakan mengenai pemfakturan perdana. Okey, lepas tu yang kedua cikgu akan ceritakan mengenai faktor sepunya. Dan faktor sepunya terbesar. Okey, atau lebih dikenali sebagai FSTB. Okey, kita akan pergi satu demi satu dan setiap satunya cikgu akan tunjukkan dua contoh. Okey, jom kita belajar. Okey, kita pergi dulu pada contoh pemfakturan perdana. Pemfakturan perdana. Okey. Pemfakturan perdana ni dia hampir sama seperti faktor perdana, cuma ada imbuhan di hadapan dia pemfakturan perdana, jadi dia ada sedikit lainlah berbanding faktor perdana. Okey. Soalannya seperti ini ya. Okey, cari pemfakturan perdana bagi 24. Okey. Jadi apa perlu pelajar buat? Okey, pelajar buat 24 seperti ini dan perlu kembangkan buka kaki dia ini okey dengan syarat menggunakan nombor-nombor perdana. Okey, sebagai contoh 24 ini adalah hasil darab 2 dan 12. Okey, so 2 ini dah menjadi nombor perdana. Manakala 12 belum jadi nombor perdana, jadi kita kena buka ia. Buka lagi. Okey, so apakah nombor perdana yang boleh menghasilkan 12? Okey, so kita ada 2 dan 6. Okey, dalam kes ini nombor 2 dah menjadi nombor perdana. Manakala 6 belum jadi nombor perdana, jadi kita buka lagi supaya dia menjadi 2 dan 3. Okey, sebagaimana yang kita tahu 2 adalah nombor perdana dan 3 juga adalah nombor perdana. Okey, so tak ada apa lagi yang boleh dibukakan. Jadi kita boleh tulis 24 merupakan hasil darab 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey, betul. Okey, contoh yang kedua. Cikgu buat ke tepi sini ya. Okey, cikgu separatekan ya. Okey, cari pemfakturan perdana bagi 50. Okey, kita ambil nombor besar sikit 50. Okey, so nak senang bagi para pelajar, okey kita buka dua kaki macam ni. Okey, kita boleh mula dengan nombor 2. Okey, sebenarnya kita boleh guna kalkulator lah. 50 bahagi 2 dapat berapa? So partner dia ialah 25. Okey, di sini. So nombor 2 ini dah jadi nombor perdana. So kita tak boleh buka dah. Yang belum buka ialah 25 ni. So 25 ni kita buka kaki dia. Okey, so apakah faktor yang menyebabkan 25? Okey, so dia ialah 5 darab 5. Okey, 5 darab 5. So tanya diri, adakah 5 ni boleh dibuka lagi untuk menghasilkan faktor-faktor perdana? Okey, tak ada lagi kan? Okey, so kita boleh stop sampai sini. So 5 itu nombor perdana, 5 ni pun nombor perdana. Jadi kita tulis 50 sama dengan 2 darab 5 darab 5. Ni sebagai hasil darab pemfakturan perdana. Okey. Itu contoh bagi pemfakturan perdana. Sebenarnya banyak lagi nombor yang boleh kita gunakan. Okey, kadang-kadang kita boleh dapat kedua-dua belah pun boleh dibuka.
Okey, dibuka kakinya. Okey, sebagai contoh, cikgu ambil, ni extra example lah. 100. Okey, so 100 kita buka kan. Let's say 2, minta maaf. Misal, okey, sebagai contoh, sekejap ya. Okey, 4 dan 25. Okey, nak tunjukkan yang dua-dua kaki boleh buka ni. So, 4 belum lagi nombor perdana, jadi kita boleh buka dia. Okey, untuk menghasilkan 2 dan 2. Okey, manakala 25 pun boleh buka untuk menghasilkan 5 dan 5. Okey, so 2 nombor perdana, 5 nombor perdana, 2 nombor perdana juga, 5 nombor perdana dan 5 ini pun nombor perdana. Okey, jadi kita boleh tulis 100 sama dengan hasil darab 2 darab 2 darab 5 darab 5. Okey, ini jawapannya. Okey. Seterusnya, kita akan pergi ke faktor sepunya. Okey, faktor sepunya. Okey, faktor sepunya biasa sepunya ni maksudnya sama. Masing-masing sama, ada benda yang sama, ada nombor yang sama. Okey, sebagai contoh, soalannya cari faktor sepunya bagi faktor sepunya bagi 20 dan 30. Contoh cikgu bagi ni ya. Okey, sebab oleh kerana sepunya kita kena bagi pairing lah. Kita bagi partner dia 20 dengan 30. Tak boleh seorang-seorang. Kalau seorang-seorang kita tak panggil sepunya, kita panggil faktor sahaja. So cara penyelesaiannya ialah sebelah ni kita buat 20, sebelah ni kita buat 30, asing-asingan dia. Dan setiap satu nombor ini kita perlu dapatkan dia punya faktor. 1 darab 20, 2 darab 10, 3 tak boleh, 4 darab 5. Okey, tiada lagi faktor bagi 20, jadi kita boleh senyum. Kita buat U macam ni, U shape. Okey, now kita pergi ke 30. 1 darab 30, 2 darab 15, 3 darab 10. 4 tak boleh, 5 darab 6. Okey, dan seterusnya tiada lagi faktor-faktor yang boleh jadikan faktor bagi 30. Jadi kita boleh senyum. Okey, now. Okey, jika kita tengok di sini, kita boleh pilih faktor yang mana ada di 20 dan dia pun ada di 30. Okey, jadi kat sini faktor sepunya. Okey, yang ada ialah 1. Sebab kedua-duanya ada 1. Lagi 2. Lagi 4 ada tak? Tak ada. 5? Yes, ada. 5 kat 20, 5 kat 30. Okey, lagi? Okey, betul. 10. 10 di 20, 10 di 30. Okey, 20 ada tak? Tak ada. So, ini sahaja yang menjadi faktor sepunya bagi 20 dan 30. Okey, contoh kedua. Okey, cari faktor sepunya bagi 15 dan 50. Okey, jadi kita buat 15 di belah kiri, 50 di belah kanan. Kita buat faktor bagi 15, 1 darab 15, 2 tak boleh, 3 darab 5. Dah tak ada lagi dah faktor bagi 15, jadi kita boleh senyum. Okey, dan 50 pula, 1 darab 50, 2 darab 25, 3 tak boleh, 4 tak boleh, 5 darab 10. Okey, jadi kita fikir ada lagi tak faktor-faktor bagi 50? Okey, tak ada kan? Okey, jadi kita boleh senyum. Okey, jadi kita tengok apa faktor-faktor sepunya dia. Okey, faktor-faktor sepunya bagi 15 dan 50. Okey, yang ada 1. Okey, 2 ada. 3 ada,
Oh, 2 dan 3 tak ada. Tengok nombor 5. Yes, 5 ada pada 15 dan 5 ada pada 50. Okey, 5. Okey, nombor 10 tak ada, 25 tak ada, 15 tak ada sepunya, 50 pun tak ada sepunya. Jadi jawapannya adalah 1 dan 5 sahaja. Okey. Terusnya kita pergi ke faktor sepunya terbesar. Okey, kat sini cikgu cuma tambah saja Okey, faktor sepunya terbesar. Okey, so faktor sepunya terbesar, soalan dia sama macam ni, jalan kerja pun hampir macam ni, cuma di bahagian ini kita pilih yang paling besar. Jadi nombor 10 ini merupakan faktor sepunya terbesar bagi 20 dan 30. Okey, manakala belah sini pula. Okey, nombor 5 merupakan faktor sepunya terbesar bagi 15 dan 50. Okey, so nampak kan mudahnya apabila kita tahu mendapatkan faktor, kita dapat faktor sepunya dan kita hanya perlu cari nilai paling besar sahaja untuk menjadikan faktor sepunya terbesar. Okey, cikgu tunjuk contoh last untuk faktor sepunya terbesar. Contoh, cikgu suruh dapatkan faktor sepunya terbesar bagi 20 dan 40. Okey, kita buat 20 di sini, 40 di sini. 1 darab 20, 2 darab 10, 3 tak boleh, 4 darab 5. Jadi kita senyum. 40, 1 darab 40, 2 darab 20, 3 tak boleh, 4 darab 10, 5 darab 8. Yang lain dah tak ada, kita senyum. Okey, dan kita tengok faktor sepunya. Okey, kita cari dulu faktor sepunya, buat satu demi satu. Yang ada ialah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Dan jika kita ingin mendapatkan FSTB, iaitu faktor sepunya terbesar, kita hanya pilih nombor paling besar sahaja, iaitu 20. Okey, mudah ke mudah? Mesti mudah. Okey, selamat mencuba. Okey, kita jumpa untuk kelas yang akan datang. Terima kasih.